Kak Amar kita terima hari ini. Dan bercakap tentang kelaziman baru, ramai yang akan menghantar anak kembali ke sekolah besok. Jadi kita bersama Dr. Nur Aisyah Rusli. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Doktor merupakan pensyarah kanan, pakar psikologi kanak-kanak, Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Minggu lepas kita bercakap tentang pelajar sekolah menengah yang mulakan. Jadi untuk esok ini bagaimana untuk pelajar yang lebih muda dan dari segi kelaziman yang perlu mereka sebab ini merupakan satu situasi yang bukan konvensional bagi kita. Pada saya lah, bila tiba masanya kanak-kanak dah start masuk ke taska dan tadika, ya. Bermaksud kita ni dah bersedia. Kita dah tahu pertama situasi negara kita dalam keadaan okey, terkawal. Sebab semua orang main peranan. So maka sebab itulah taska tadika ni dah start bermula, terutama tadika bermula esok 1 Julai. Jadi preparation dari segi mental preparation, emosi preparation tu sangat penting. Sebab kita akan buat satu benda yang lain. Maknanya aktiviti-aktiviti di sekolah ni bukan lagi biasa seperti sebelum berlakunya COVID, tetapi lebih kepada pengawasan. Mana kita belajar kanak-kanak ni start belajar benda baru, terutamanya tentang kebersihan diri, tentang kesihatan. Dia mula start conscious tentang benda ni. Ibu bapa pun macam tu juga, pengusaha tadika dan juga cikgu-cikgu pun akan terlibat sekali. Maknanya bukan satu pihak saja, ramai yang akan terlibat dalam proses permulaan tadika ni lah esok. Masalah yang mungkin dihadapi oleh ibu bapa ialah berkomunikasi dengan anak mereka berkaitan dengan SOP ni. Kerana tadika, taska usia yang agak muda sebenarnya anak-anak ni. Jadi bagaimana untuk kita memastikan mereka patuh kepada SOP? Nak suruh dia orang patuh kepada benda-benda lain pun kadang-kadang mencabar juga. Sebenarnya saya percaya pendidikan tentang pandemik COVID ni, tentang kebersihan SOP ni dah mula di rumah. Mungkin anak ni akan tanya, kenapa dah 3 bulan tak ke sekolah? Dan mereka pun melihat ibu ayah ni duduk di rumah, tidak bekerja. Jadi saya percaya ramai ibu ayah yang telah memberikan knowledge kepada anak-anak ini tentang berlakunya COVID ni dalam bahasa yang mudah anak faham. Bukannya dalam bahasa yang standard. Mungkin dengan bergambar, dengan video. Dan juga secara tak langsung dia akan sebenarnya mendidik anak ini untuk menjaga kebersihan. Yang biasanya yang ditekankan adalah sanitizer. Kita dulu budaya kita tak pakai sanitizer. Yang saya tahu negara barat yang guna sanitizer. Sekarang ni kita akan guna sanitizer dan akan ada satu dalam beg. Yang kedua dari segi social distance lah. Penjarakan sosial maksudnya kita kata tidak duduk berdekatan. Dalam family, yes. Tetapi bila di luar, kita lebih berjaga-jaga. Jadi, ibu bapa patut kata mengingatkan anak ni tentang 2 perkara penting ni. Untuk mereka bersedia di sekolah. Bukan kata boleh bermain bergumpal dengan kawan-kawan macam biasa. Ini dah lain. Ada orang kata batasnya. Itu yang kita risaukan sebenarnya. Interaksi mereka dengan rakan-rakan lain. Bukan dengan cikgu. Kerana cikgu memang dijarakkan. Tapi dengan anak-anak lain. Macam mana kita nak pastikan bahawa anak kita tidak melanggar SOP. Kerana mungkin mereka dalam keadaan nak bermain tu SOP semua diletak tepi. Ada juga sekolah yang meletak jarak. Dia buat tape satu orang kata apa, satu ruangan kecil lah untuk anak. Tetapi sebenarnya naluri kanak-kanak ni dia nak berinteraksi. Berinteraksi ni bukan saja kita bercakap, berkomunikasi, buat body language pun ada. Tetapi kita mengingatkan anak-anak ni supaya berhati-hati. Terutamanya kita nak ajar juga bila batuk atau bersin, adat lah kan. Bila batuk bersin kita jangan terbatuk depan muka kawan. Kita ada cara kita nak tutup muka ataupun anak ni ada towel dalam poket dia sendiri. Kita nak ajar. Secara orang kata selalu mengingatkan anak. Lepas tu dalam tadika ni juga ataupun taska kita nak letakkan tempat katakanlah pot untuk sanitizer. Jadi kita ajar anak ni dalam ruangan tadika tu katalah 2 tingkat biasa macam tu kan. Ada ruangan untuk sanitizer. Katalah kita ajar dalam 5 minit ke 10 minit dia akan sanitize tangan. Jadi dia akan jadi satu rutin. Sebenarnya menarik juga untuk anak-anak kita belajar benda yang baru. Malah sebab benda ni mengajar kita kepada yang lebih positif, menjaga kebersihan. Social distance pun sebenarnya mengelakkan daripada masalah-masalah lain. Bagaimana Doktor lihat peranan guru yang kami rasa bertambah banyak. Satu untuk memainkan silibus, satu untuk memastikan kelancaran bilik darjah, satu lagi untuk memastikan keselamatan anak-anak ini selama mana mereka berada dalam situasi persekolahan. Sebenarnya
benda pertama yang kita nak ambil berat ialah dari segi keselamatan. Ya. Awal-awal datang sekolah tu penting. Kita cek suhu. Sebab ini akan refleks emosi cikgu. Kita ni yang jadi rasa terbeban sebab emosi kita fikir, alamak takutnya something happen kan kalau ada ni. Ya? Sebab kita mula-mula anak melangkah masuk ke sekolah. Ya? Sekarang ni parents dah tak boleh masuk kawasan sekolah. Anak masuk kita cek. Adakah dalam keadaan okey ke tak okey? Kalau tak okey, kita hantar balik. Maknanya dibawa pulang. Okey, bila kita dah selamat, bila cikgu melihat kanak-kanak ni selamat, tak demam, tak sakit, insya-Allah di sekolah okey. Tetapi jadi satu rutin. Nak merubah ni memerlukan masa. Rutin yang kita kena buat consistently. Ya. Dari segi kebersihan, dari social distance, dari segi nak kasih makan, dari segi permainan. Ya. Lebih kepada permainan yang more individual punya ialah permainan, bukan lagi kumpulan. Sebab kita nak mengelakkan bersin, peluh yang melampau sangat. Tetapi tidak dinafikan anak-anak ni akan bersentuhan. Adatlah ya, sebab kita tahu tadika kita di Malaysia ni banyak ni di rumah kedai dan juga di rumah tepi. Kawasan perumahan. Jadi penuh. Penuh kata dalam bilik tidur yang kita katakan tu dijadikan kelas. Selain itu, untuk kurangkan conscious ataupun anxious, boleh juga dibuat shift. Biasa kita kata tadika start pukul 8 sampai pukul 12, tapi boleh dibuatkan shift, maknanya ada sesi pagi dan sesi petang. Biasanya tadika kita maklum dalam 20-30 orang, 5 tahun dan 6 tahun, tetapi boleh juga untuk kita pantau dalam keadaan yang lebih kondusif, mengadakan 2 shift, pagi dan petang. Pening lagi lah parents nak hantar pening petang. Pening lagi. Tetapi kita tak ada pilihan because kata COVID tu kita tak nampak. Kita just lebih berhati-hati lah. Sebab kita tak nak lagi PKP kedua. Doktor sebut tentang permainan yang tidak wajib. Ini bukan satu aspek yang perlu juga diambil kira. Itu sangat penting. Permainan, pilihan aktiviti dan permainan ini perlu dirancang semula. Kita tak boleh ikut balik aktiviti atau modul sebelum kita buat, sebelum COVID tu. Sebab ni sekarang ni kita lebih kepada permainan yang boleh meningkatkan emosi kanak-kanak ini, tetapi orang kata more to individual. Bagaimana pula dengan ibu bapa yang mungkin rasakan terbeban sedikit disebabkan semua ini? Dalam pada kita melihat bagaimana untuk memastikan anak-anak patuh kepada SOP. Apakah saranan kita kepada ibu bapa tentang perkara yang sama? Benda ni penting sebab di sekolah anak-anak kita insya-Allah selamat. Kita dah cek suhunya okey. Tetapi bila balik rumah petang, parents, budaya kita akan makan di luar. Kita dinner di luar kan? Lepas tu hujung minggu kita akan keluar ke mall. Masa ni sangat penting. Ibu ayah kena make sure pastikan anak-anak kita okey. Sebab kita tahu nak detect COVID ni ambil masa 2 minggu. Kalau besok dia pergi sekolah, hari Isnin dia okey, kita tak tahu apa dia dah dibawa. Itu sangat penting. Dan pergerakan merentas negeri telah pun dimulakan dan ada ibu bapa yang mengambil kesempatan bawa anak-anak kembali ke kampung, mungkin berjumpa dengan tok yang dah lama mereka rindui. Apakah saranan doktor kepada mereka, kerana mungkin kita ambil mudah walaupun sempadan-sempadan di antara negeri terbuka, tapi SOP perlu dijaga dan kita perlu sebenarnya kurangkan pergerakan sejauh yang mungkin. Okey. Dah 3 bulan tak keluar. Datuk nenek pun jauh kan, tak cukup dengan WhatsApp call dan sebagainya. Tidak ada masalah selagi kita tahu kita jaga kebersihan. Kita buat yang terbaik. Sebab kita tak mau sakit. Saya percaya kita semua tak nak sakit. Jadi walau macam mana susah dan payah pun, kita semua sentiasa beringat. Sanitizer, face mask kena ada. Lepas tu kalau kita sakit, kita jarakkan diri kita. Cara bersin, cara batuk pun nak kena, bukan kata budak-budak kan dia bersin kan. Ataupun berhingos kan. Jadi kita kena siapkan towel. Kita kena jaga. Kalau nak bersin, kita tutup tangan macam ni, ada gayanya kan, bukan bersin terus ke muka. Jadi banyak benda ini sebenarnya satu pendidikan yang baik. COVID ni sebenarnya banyak benda yang positif juga. Kita tengok dari sudut yang negatif, yang sakit. Tetapi yang positifnya kita dah start tingkatkan budaya kebersihan yang tinggi. Negara barat, sanitizer adalah benda biasa, macam pakai lipstick lah. Kita mesti ada lipstick dalam beg kita.
kan sekarang ni semua orang ada sanitizer kan. Itulah satunya yang kata kebaikannya tu. Baik. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Banyak dikongsikan. Kita harapkan juga mereka yang akan berada dalam situasi pembelajaran pendidikan kelas esok boleh mengambil sebanyak panduan yang mungkin, dan sebagai ibu bapa juga sama-sama bantu. Barangkali mungkin lepas ni kalau ada program praktikal ke internship ke, boleh hantarkan salah seorang pelajar ke pusat-pusat jagaan ini untuk belajar bagaimana mengendalikan suasana belik darjah dalam situasi kelaziman baru ini. Ya, dan sebenarnya kita terus menjadi sebuah negara contoh